Boleh insyaAllah. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah. Amma ba'du, qala rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Wala hawla wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Terutamanya marilah kita bersyukur kepada Allah kerana Allah Subhanahu wa taala masih memanjangkan usia kita. Pagi ini dipertemukan oleh Allah. Mudah-mudahan keberadaan kita pada saat ini di antara ibadah yang diterima oleh Allah, yang dimuliakan ahli jawatan kuasa pelaksana program di atas usaha keras kalian untuk mengimarahkan rumah Allah. Didoakan ianya di antara ibadah yang akan menjadi saksi di hadapan Allah Subhanahu wa taala kelak. Seterusnya para hadirin, para hadirat yang dimuliakan, sebelum kita meneruskan perbicaraan dan bacaan kita pada ayat berikutnya, terlebih dahulu kita ingin merenung semula melihat kepada perbicaraan yang pernah kita nyatakan pada pertemuan lalu. Di sana kita juga telah mengambil beberapa hukum yang berkaitan terutamanya pengharaman muslimin mengahwini musyrikat, begitu juga pengharaman kepada musyrikin mengahwini muslimat. Manakala kita juga telah berbicara sekiranya perkahwinan yang berlaku kepada ahli kitab, sekiranya muslim diharuskan kepadanya untuk mengahwini kitabiyah ahli kitab, manakala tidak diharuskan kepada muslimah untuk mengahwini ahli kitab. Ini adalah keadaan yang berbeza dan ini selaras melalui apa yang pernah kita bicarakan dahulunya. Juga pada kali ini kita akan berbicara sambung daripada bacaan kita. Secara umumnya pengisahan berkisah tentang wanita dan kekeluargaan, dan kita juga jika sempat hari ini kita juga akan berbicara tentang beberapa hukum yang berkaitan dengan penceraian dan hubung kait dengannya. InsyaAllah kita akan menyusuri nanti, dan pagi ini cukup penting melihat kepada beberapa hukum yang cukup penting, ianya berkisar tentang kekeluargaan. Dan dimaklumkan juga esok insyaAllah saya sekali lagi akan datang ke sini untuk mengganti Ustaz Zamri, kerana Ustaz Zamri ada seminar esoknya, jadi saya akan datang juga esok. Jadi saya minta jangan jemu lah. Jangan jemu tengok saya lagi esok, kemarin dah dia, hari ni dia lagi, tak ada orang lain ke. Saya maklum awal supaya orang tak jemu. Aku esok terkejut pula. Okey. Jadi apapun tuan-tuan, ibu-ibu yang dirahmati sekalian, terus kita pergi pada muka surat berikutnya, muka surat 35. Muka surat 35 pada ayat 222. Kali ini kita akan berbicara tentang hukum hakam yang berkisar dalam kekeluargaan, terutamanya wanita dan juga lelaki, dan kita juga akan berbicara tentang beberapa hukum yang berkaitan dengan haid. Walaupun ianya tidak ada pada golongan lelaki, sebaliknya menjadi kewajipan kepada kita sebagai ketua keluarga mengetahui tentang hukum ini. Terus kita pergi muka surat 35 juzuk yang kedua suratul Baqarah, muka surat 202 pada ayat 222. Muka surat 35, muka surat 35 juzuk yang kedua suratul Baqarah ayat 222. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. وَيَسْأَلُونَكَ عَنِ الْمَحِيضِ. Jangan kita lepas lidah kita. Sekiranya kita lepas mahid, itu qalqalah salah, sedangkan huruf dad bukan di kalangan huruf qalqalah. Jadi kita kemaskan lidah kita. Mahid, hid. Kita tekan di situ, jangan kita lepas. Sekiranya kita lepas, dia akan terjadi ataupun tersasar kepada huruf qalqalah. Sebaliknya huruf dad bukan huruf qalqalah. Okey, sekali lagi. Wa yas'alunaka 'anil mahid.
قل هو أذى فاعتزلوا النساء في المحيض قل هو أذى فاعتزلوا النساء في المحيض ولا تقربوهن حتى يطهرن pastikan kita waqaf di atas huruf nun dan kita nyatakan huruf nun itu. Nyatakan. Ya ta hurn, ya ta hurn, hurn. Dan lebih mudah untuk kita dan kita sambung bacaan kita. Kita teruskan bacaan itu lebih mudah insya-Allah. Okey, sekali lagi. ولا تقربوهن حتى يطهرن فإذا تطهرن فأتوهن من حيث أمركم الله فإذا تطهرن فأتوهن من حيث أمركم الله إن الله يحب التوابين ويحب المتطهرين Kemudian ayat berikutnya, ayat 223. Nisa'ukum harthul lakum fa'tu harthakum anna syi'tum. Sekali lagi kita kemaskan dengung. Anna nisa'ukum harthul lakum fa'tu harthakum anna syi'tum. وقدموا لأنفسكم واتقوا الله واعلموا أنكم ملاقوه وبشر المؤمنين. Kemudian ayat 224. Wala kemaskan qalqalah kita di situ. ولا تجعلوا الله عرضة لأيمانكم أن تبروا وتتقوا وتصلحوا بين الناس sekali lagi.
ولا تجعلوا الله عرضة لأيمانكم أن تبروا وتتقوا وتصلحوا بين الناس والله سميع عليم. Muka surat 36 ayat berikutnya, ayat 225. لا يؤاخذكم الله باللغو في أيمانكم ولكن يؤاخذكم بما كسبت قلوبكم لا يؤاخذكم الله باللغو في أيمانكم ولكن يؤاخذكم بما كسبت قلوبكم والله غفور حليم. Kemudian ayat 226. للذين يؤلون من نسائهم تربص 4 أشهر sekali lagi. للذين يؤلون من نسائهم تربص 4 أشهر فإن فاءوا فإن الله غفور رحيم. Kita perhatikan, kemaskan dengung kita pada 2 tempat. Kemudian fa'inna, jangan gopoh. Okey, jangan terlalu bergopoh-gopoh. فَإِن فَاءُوا فَإِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ. وَإِنْ عَزَمُوا الطَّلَاقَ فَإِنَّ اللَّهَ سَمِيعٌ عَلِيمٌ. صدق الله العظيم. Seperti melalui firman Allah Subhanahu wa taala, petikan daripada surah Al-Baqarah juzuk yang kedua muka surat 35 ayat 222. Dan mereka bertanya kepadamu yakni Muhammad tentang haid. Katakanlah itu adalah sesuatu yang kotor. Oleh kerana itu jauhilah yakni isteri kamu pada waktu haid, dan jangan kamu dekati mereka sebelum mereka suci. Apabila mereka telah suci, gaulilah mereka sesuai dengan yakni ketentuan yang diperintahkan Allah kepadamu. Sesungguhnya Allah menyukai orang yang bertaubat
dan menyukai orang yang menyucikan diri. Ayat 223. Isteri-isterimu adalah ladang bagimu, maka datangilah ladangmu itu bila-bila sahaja dengan cara yang kamu sukai, dan utamakanlah yakni yang baik untuk dirimu. Bertakwalah kepada Allah dan ketahuilah bahawa kamu yakni kelak akan menemuinya, dan sampaikanlah khabar gembira kepada orang beriman. Ayat 224. Dan janganlah kamu jadikan yakni nama Allah dalam sumpahmu sebagai penghalang untuk melakukan kebaikan, bertakwa dan mencipta kedamaian di antara manusia. Allah Maha mendengar lagi Maha mengetahui. Muka surat 36 juzuk yang kedua, ayat 225. Allah tidak menghukummu kerana sumpahmu yang tidak kamu sengajakan, tetapi Dia menghukummu kerana niat yang terkandung dalam hatimu. Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyantun. Ayat 226. Bagi mereka yang bersumpah untuk tidak menyetubuhi isteri masing-masing, yakni untuk tempoh melebihi 4 bulan, diberikan tempoh selama 4 bulan, yakni bermula dari waktu dilafazkan sumpah untuk kembali menyetubuhinya. Kemudian jika mereka kembali yakni kepada isterinya, maka sesungguhnya Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Dan jika mereka tetap ingin bercerai, maka sesungguhnya Allah Maha mendengar lagi Maha mengetahui. Tuan-tuan, puan-puan yang dirahmati sekalian, melihat kepada terjemahan daripada ayat-ayat di atas, saya yakin ayat-ayat ini adalah ayat-ayat yang difahami melihat kepada terjemahannya. Saat kita merenung ayat 222, ayat ini Allah Subhanahu wa taala berbicara tentang haid, dan di sana terdapat beberapa tegahan. Ayat 223 Allah Subhanahu wa taala berbicara kepada kita mengenai hubungan kelamin di antara suami dan juga isteri. Manakala ayat 224 Allah Subhanahu wa taala menyatakan kepada kita tentang sumpah. Ayat 225 juga Allah Subhanahu wa taala berbicara tentang sumpah. Kita akan berbicara nanti tentang kafarah yang dikenakan. Manakala pada ayat berikutnya, ayat 226, Allah Subhanahu wa taala berbicara tentang al-ila. Al-ila iaitu seorang lelaki pernah bersumpah tidak akan menyetubuhi isterinya. Ini bukan cerai, Ustaz, tak. Nanti kita akan cerita dalam bab itu. Jadi secara umumnya saya yakin melihat kepada terjemahan di atas, terjemahan itu adalah terjemahan yang jelas. Manakala di sini kita hanya ingin berbicara tentang beberapa hukum. InsyaAllah esok harinya kita akan meneruskan perbicaraan kita melihat kepada bab yang berikutnya, kesinambungan daripada bab ini. Jadi sekiranya kita kurang jelas pada bab ini, maka satu kerugian sekiranya kita akan melangkah pada esok hari. Sebab dalam bab mukadimah ini kita kurang jelas. Esok apabila masuk dalam bab yang ingin kita bicarakan tentang penceraian terutamanya, jadi ianya satu masalah untuk kita. Kembali kita berbicara bermula daripada ayat 222. Ayat 222. Kita lihat semula terjemahannya. Dan mereka bertanya kepadamu yakni Muhammad tentang haid, katakanlah itu adalah sesuatu yang kotor. Oleh kerana itu jauhilah isteri kamu pada waktu haid, dan jangan kamu dekati mereka sebelum mereka suci. Apabila mereka telah suci, gaulilah mereka dengan sesuai ketentuan yang telah diperintahkan Allah kepadamu. Sesungguhnya Allah menyukai orang bertaubat dan menyukai orang yang menyucikan diri. Jadi melihat kepada ayat ini, Allah Subhanahu wa taala mendedahkan kelak baginda alaihi salatu wassalam akan disoal tentang haid. Jawapan daripada Allah Subhanahu wa taala tentang perkara ini, katakanlah itu adalah sesuatu yang kotor. Ustaz, adakah ini satu penghinaan kepada golongan perempuan? Tidak. Ini juga insya-Allah kita akan bicarakan esok. Mungkin kita akan rasa ianya adalah satu keaiban sekiranya kita di kalangan mereka, tapi tidak, sebaliknya ada kelebihan yang ada pada golongan perempuan tidak ada pada golongan lelaki. Kembali semula perbicaraan kita. Jadi di sini Imam Ibn Katsir rahimahullahu taala, kita lihat semula poin yang pertama. Dan mereka bertanya kepadamu yakni Muhammad tentang haid, katakanlah itu adalah satu yang kotor. Jelas tak tuan-tuan, perempuan? Jelas. Oleh kerana itu jauhilah
Oleh kerana itu jauhilah isteri kamu pada waktu haid dan jangan kamu dekati mereka sebelum mereka suci. Ini adalah arahan Allah Subhanahu wa taala kepada kita untuk menjauhi isteri kita tak kala mereka datang bulan. Jauhinya macam mana? Bagaimanakah cara untuk kita menjauhinya? Asing-asing bilik ke? Tuan-tuan. Asing bilik, asing meja makan. Ayang sana, abang sini. Di ujung-ujung. Adakah begitu caranya? Adakah itu yang dimaksudkan dengan menjauhi di sini? Jadi hal ini dinyatakan oleh Imam Ibn Katsir rahimahullahu taala. Maksud menjauhi di sini yakni fil farji liqaulihi isna'u kulla syai'in illa nikah. Arti daripada perkara poin ini, maksud menjauhi golongan perempuan tak kala mereka datang bulan, iaitu menjauhi pada kemaluan faraj. Melihat kepada sabda baginda alaihi salatu wassalam, kalian lakukanlah setiap sesuatu melainkan pernikahan. Pernikahan di sini melihat kepada hubungan kelamin di dalam hubungan kelamin lah. Mungkin tuan-tuan perempuan jelas kan bahasa saya, walaupun lebih berlapik, dan saya yakin insya-Allah ianya difahami. Kemudian berdasarkan perkara ini juga, berdasarkan ayat ini kata Imam Ibn Katsir rahimahullah, dan demikian itu kebanyakan para ulama ataupun keseluruhan mereka berpendapat pengharusan untuk bersama dengan isteri ketika mana ia haid harus, sekira mana ianya tidak berlaku kemasukan di dalam kemaluan. Itu sahaja. Maknanya maksud daripada ayat tadi menjauhi bukan maksud kita langsung tidak menyentuhnya, tak. Maksud menjauhi di sini iaitu kita meninggalkan tempat yang diharamkan kepada kita untuk kita lakukan. Itu sahaja. Nanti kita juga akan berbicara mengenai beberapa hadis daripada baginda alaihi salatu wassalam berbicara tentang perkara ini. Adapun melihat kepada ayat ini, sebenarnya ianya juga terdapat kisah dan juga sejarah. Kenapakah ayat ini diturunkan? Sebab Allah Subhanahu wa taala berbicara tentang perempuan, dan di sana ada beberapa perkara yang ditegah kepada lelaki untuk mendatangi mereka pada saat itu. Hal ini bersesuaian melalui hadis yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad rahimahullahu taala daripada Anas Ibnu Malik radhiyallahu taala anhu. Yang mana pernah kata Anas melihat kepada sabda baginda alaihi salatu wassalam, أن اليهود كانوا إذا حاضت المرأة فيهم لم يآكلوها ولم يجامعونها في البيوت فسأل أصحاب النبي صلى الله عليه وآله وسلم النبي صلى الله عليه وآله وسلم فأنزل الله تعالى ويسألونك عن المحيض قل هو أذى فاعتزلوا النساء في المحيض إلى آخر الآية فقال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم اصنعوا كل شيء إلا النكاح فبلغ ذلك اليهود فقالوا ما يريد هذا الرجل أن يدع من أمرنا شيئا إلا خالفنا فيه. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Muslim rahimahullahu taala daripada Anas Ibnu Malik radhiyallahu taala anhu, katanya sejarah tentang ayat tadi, ayat yang kita baca tadi. Yang mana kata Anas, sesungguhnya Yahudi, orang Yahudi, sekiranya seorang perempuan itu datang bulan, mereka tidak akan makan bersama dengan mereka. Makan pun asing-asing. Bahkan mereka juga tidak akan menggauli mereka. Sembang pun tak, apa pun tak, suami isteri. Makan asing, kita kata pergaulan pun tak ada. Di dalam rumah mereka. Dalam rumah mereka sendiri, tuan-tuan, perempuan. Manakala para sahabat radhiyallahu taala anhum bertanya kepada Nabi SAW tentang ini. Cerita asalnya tentang Yahudi. Manakala Yahudi apabila datang bulan kepada seorang perempuan, mereka tidak akan menggaulinya dan mereka juga tidak akan makan bersama dengannya. Hingga kan para sahabat bertanya kepada Nabi SAW tentang isu itu. Manakala Allah Subhanahu wa taala menurunkan firman-Nya pada ayat tadi, dan kiranya mereka akan bertanya kepadamu tentang haid, tentang perempuan haid, katakanlah ianya adalah kekotoran. Maka jauhilah perempuan ketika datangnya haid dan jangan hampiri mereka sehinggalah mereka suci. Jadi turun ayat tadi. Ceritanya bermula daripada Yahudi. Manakala Allah Subhanahu wa taala menurunkan ayat ini.
Kemudian pada ayat itu, sehinggalah selesai ayat tersebut, manakala baginda alaihi salatu wasallam bersabda, kalian lakukanlah setiap sesuatu, maknanya hubungan suami isteri, melainkan pernikahan. Maksud pernikahan di sini iaitu hubungan kelamin. Itu sahaja. Yang lain macam biasa, tak ada masalah. Melainkan tempat yang diharamkan itu sahaja yang ditegah kepada suami dan juga isterinya. Kemudian dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari dan juga Imam Muslim daripada Maimunah bintul Harith, juga di sini hadis diriwayatkan oleh Maimunah isteri Nabi SAW. Jadi ceritanya tuan-tuan, perempuan dirahmati sekalian, kata Maimunah, kana Nabi SAW idza arada an yubashira imra'atan min nisa'ihi amaraha fattazarat wa hiya haid. Iaitu adalah Nabi SAW sekiranya baginda ingin menyetubuhi isterinya, maka dia mengarahkan kepada mereka untuk menutupi tempat itu ketika mana dia dalam keadaan haid. Hadis ini menyatakan kepada kita untuk memperincikan apa yang kita bicarakan tadi. Daripada Maimunah katanya, Rasulullah apabila baginda ingin bersama dengan isterinya, tak kala mereka datang bulan, apa yang dilakukan oleh Rasulullah? Rasulullah tak kain. Rasulullah tak kain atas bahagian kemaluan perempuan, itu sahaja. Manakala tempat yang lain tidak ditegah oleh baginda SAW. Jadi hadis ini memperincikan apa yang kita bicarakan tadi. Tempat yang diharamkan itu sahaja. Selain daripada itu, diharuskan kepada seorang suami itu. Bahkan dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad rahimahullahu taala, juga diriwayatkan oleh baginda alaihi salatu wassalam, pernah Haram ibnu Hakim daripada bapa saudaranya Abdullah ibnu Sa'ad al-Ansari, yang mana dia pernah bertanya Nabi SAW. Soalan dia, apakah yang dihalalkan kepadaku daripada wanitaku, daripada isteriku sedang ia haid? Apa yang diharuskan kepadaku? Pernah Rasulullah ditanya begitu, apa yang dihalalkan kepadaku tak kala isteriku haid? Baginda SAW bersabda, ma fawqal izar, apa yang terdapat di atas kain. Jadi hadis ini juga berbicara tentang hadis sebelumnya, memperincikan tentang hadis sebelumnya. Sebab daripada Maimunah tadi katanya, Rasulullah apabila ingin bersama dengan isterinya sedang mereka haid, Rasulullah tak kain. Asal tempat itu sahaja. Bahkan dalam hadis ini baginda SAW menjawab persoalan daripada seorang sahabat, apa yang dihalalkan kepadaku tak kala perempuanku haid? Jawab baginda SAW, apa yang terdapat atas kain, itu sahaja. Selain daripada itu, semua boleh. Tempat itu sahaja yang ditegah untuk melakukan. Melihat kepada hadis-hadis ini tuan-tuan, ibu-ibu yang dirahmati sekalian, ianya menjadi hujah atas pengharaman melakukan persetubuhan ketika mana si isteri dalam keadaan haid. Itu ittifaq. Bahkan para ulama bersetuju dan bersepakat melihat kepada perkara di atas, ianya membawa pengharaman sekiranya ianya pernah berlaku. Mungkin pernah berlaku, Ustaz, pernah berlaku dulu, Ustaz, apa yang perlu saya lakukan? Pernah buat dulu, macam tu. Sedang isterinya dalam keadaan yang ditegah tadi, dan dia melakukan juga persetubuhan itu. Sekiranya berlaku, apa yang perlu dilakukan? Hal ini dinyatakan oleh Imam Ibn Katsir rahimahullahu ta'ala. Terdapat dua pandangan. Ada dua pandangan sekiranya berlaku. Yang pertama, hal ini bersesuaian melalui hadis yang diriwayatkan oleh Abdullah bin Abbas radhiyallahu taala anhuma daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam, berbicara tentang seorang lelaki yang mendatangi isterinya sedang isterinya haid. Yatasaddaq bi dinarin aw nisfi dinar. Hendaklah dia bersedekah dengan dinar ataupun separuh dinar, setengah dinar. Maknanya dia kena sedekah. Ini melihat kepada pandangan yang pertama. Pandangan ini dinisbahkan kepada Imam Ahmad rahimahullahu ta'ala berpandukan hadis Rasulullah
Jadi pandangan pertama, sekiranya pernah berlaku, jadi hendaklah dia bersedekah dengan dinar ataupun separuh daripada dinar. Dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Tirmizi rahimahullahu taala ada perincian mengenai dinar dan juga separuh dinar. Sekiranya darah itu adalah darah merah, maka hendaklah ia bersedekah dengan dinar. Dan sekiranya darah itu adalah darah kuning, maka hendaklah ia bersedekah dengan separuh dinar. Ini pandangan pertama. Ustaz, adakah ini pandangan dalam mazhab kita? Tak. Ini pandangan yang diriwayatkan daripada Imam Ahmad rahimahullahu taala melihat kepada apa yang menjadi sandarannya tadi. Jadi di sisinya seorang lelaki itu dikenakan sedekah. Dia kena sedekah. Dia kena infak, sama ada dinar ataupun separuh dinar. Bila kena dinar, sekiranya darah itu berwarna merah, dan bilakah dikenakan separuh dinar, sekiranya darah itu berwarna kuning. InsyaAllah esok mungkin saya akan ceritakan sedikit tuan-tuan perempuan dalam bab pembahagian warna supaya kita tak confuse. Sebab kita takut kita rasa ianya haid, rupanya tidak. Ataupun kita merasakan ianya bukan haid, sebaliknya ianya adalah haid. Membuatkan, kenapa kita perlu tahu? Sebab tuan-tuan, ibu-ibu yang dirahmati sekalian, ada orang yang tersasar. Dia ingat haid, jadi dia pun tak puasa. Faham tak? Padahal bukan haid. Dia ada warnanya, dia ada perbezaannya, dia ada tauqid waktunya. InsyaAllah mungkin esok kita akan berbicara tentang masalah itu. Kembali semula. Itu pandangan pertama. Jadi pandangan pertama melihat pandangan Imam Ahmad rahimahullahu taala kepada seorang lelaki tadi, dia kena sedekah. Sama ada dinar ataupun sebahagian dinar. Bila dikenakan dinar, sekiranya darah itu berwarna merah. Darah perempuan tadi berwarna merah. Dan dikenakan separuh dinar sekiranya darah istrinya itu berwarna kuning. Itu pandangan pertama. Manakala pandangan kedua, ini adalah pandangan mazhab kita. Adakah dikenakan dinar juga seperti mana dinisbahkan kepada Imam Ahmad di atas tadi? Dan ini juga adalah pandangan jumhur ulama. Apa yang dikenakan kepadanya? Annahu la syai'un fi dzalik bal sesungguhnya tidak ada sesuatu pun yang dikenakan kepadanya. Ini pandangan kedua. Dia tak kena apa-apa. Bahkan dia hendaklah memohon pengampunan kepada Allah Azza wa Jalla. Ini pandangan kedua, dan ini juga adalah pandangan mazhab kita. Kepada dia, kepada seorang yang bertanya tadi, hanya dia perlu segera untuk bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala, melihat kepada perkara yang ditegah oleh Allah dan dia telah melakukan. Ini pandangan yang kedua. Jadi melihat kepada kedua pandangan di atas, Imam Ibn Katsir rahimahullahu ta'ala juga lebih mengetengahkan pandangan yang kedua. Lebih mengetengahkan pandangan yang kedua jika dibandingkan dengan pandangan yang pertama. Kemudian timbul beberapa persoalan. Ustaz, bilakah boleh bersama dengan perempuan, dengan isteri tadi Ustaz? Okey, kita sepakat sekiranya telah terputus darahnya, kira boleh bersamalah. Ya, boleh bersama. Tapi adakah syarat dia mesti mandi wajib dulu, ataupun sebelum mandi wajib dah boleh bersama? Macam mana tuan-tuan? Adakah syarat mesti mandi wajib ataupun tak mandi wajib lagi pun tak ada masalah, sebab syaratnya darah tu dah terhenti. Macam mana? Mandi atau tidak? Ya atau tidak? Tuan-tuan, ya atau tidak? Mandi atau tidak mandi? Ya. Kita lihat di sini. Kata Imam Ibn Katsir rahimahullahu taala, dan sesungguhnya para ulama bersepakat, sesungguhnya seorang perempuan itu sekiranya darahnya telah terhenti, kita faham, tidak dihalalkan kepadanya sehinggalah ia mandi dengan air ataupun bertayamum saat ketiadaan air. Jelas? Oh, maknanya sekarang tak boleh lagi bersama sehinggalah mandi dulu. Saat ketiadaan air, tayamum dulu. Ini melihat kepada pandangan kita. Melainkan pandangan Imam Abu Hanifah rahimahullahu ta'ala, yang mana dia juga ada meletakkan melihat kepada perbezaan sedikit daripada kita. Ini pandangan kita. Pandangan mazhab kita sekarang, tak boleh Tuan Haji, melainkan dia mesti wajib mandi dulu. Wajib mandi dulu. Ini melihat kepada perbicaraan tadi. Jadi tuan-tuan, ibu-ibu yang dirahmati sekalian, kita kembali semula melihat
firman Allah Subhanahu wa taala, dan mereka bertanya kepadamu yakni Muhammad tentang haid, katakanlah itu adalah satu yang kotor. Di sini Allah Subhanahu wa taala menyatakan darah itu adalah darah kotor. Betul atau tidak darah itu darah kotor? Betul tak tuan-tuan, perempuan? Ya. Hal ini juga mungkin kita dibaca beberapa artikel yang telah dikeluarkan, terutamanya satu perincian yang dinyatakan oleh Dr. Diana Antoniskis dari kumpulan pendidikan The Research and Education Group yang beribu pejabat di Oregon, yang mana ia menyatakan di antara penemuan dan pengkajiannya, dia menyatakan risiko jangkitan kuman HIV meningkat di kalangan wanita yang mengadakan hubungan seks ketika haid ataupun dengan lelaki yang tidak berkhatan. Mungkin tuan-tuan boleh baca lagi tentang kemudaratan. Sekarang semua ada di hujung jari kita, kita search je kemudaratan, kesan sampingan seorang suami bersama dengan isterinya ketika haid. Tuan-tuan akan lihat beberapa artikel yang dikeluarkan, dan ini melihat kepada pengkajian terkini cukup penting untuk kita. Jadi melihat kepada pandangan Dr. Diana tadi, ia menyatakan secara jelasnya kesan yang bakal dihadapi oleh seorang lelaki yang bersama dengan isterinya sedang isterinya haid, ianya juga mendorong faktor utama dia akan menghidapi penyakit apa tadi tuan-tuan? HIV. Oh, maknanya apa yang dinyatakan oleh Allah Subhanahu wa taala tadi, dia bukan muslim, dia bukan muslimah. Dia bukan muslimah. Sebalik hal ini dinyatakan oleh Allah Subhanahu wa taala yang mana ianya adalah satu kekotoran. Bersesuaian melihat kepada apa yang ditemui olehnya. Jadi banyak lagi, bukan hanya dia saja. Mungkin tuan-tuan boleh baca lagi banyak artikel-artikel yang diketengahkan dan dikeluarkan kepada kita. Ini juga sebagai satu bahan bacaan yang baik untuk kita melihat agama Islam adalah agama yang cukup menitik beratkan tentang kebersihan, dan agama Islam adalah agama yang berbicara tentang bersesuaian bagi setiap zaman dan juga melihat hukum hakam yang terdapat di dalamnya. Jadi kita lihat, dan mereka bertanya kepadamu yakni Muhammad tentang haid, katakanlah itu adalah satu yang kotor. Tuan-tuan boleh search tentang apa yang saya ketengahkan tadi. Oleh kerana itu jauhilah isteri kamu pada waktu haid, dan jangan kamu dekati mereka sebelum mereka suci. Jelas kan? Sebelum mereka suci, maknanya bila mereka suci saja terputus. Maksud suci di sini melihat kepada pandangan kita tadi. Apa maksud suci? Terputusnya darah ataupun selepas mandi. Mana satu? Saya ulang semula. Tuan-tuan bersama dengan saya. Tuan-tuan bersama dengan saya, senyap dia. Tuan Haji. Okey, sekali lagi tuan-tuan, perempuan. Dan mereka bertanya kepadamu yakni Muhammad tentang haid, katakanlah itu adalah satu yang kotor. Ustaz, ini bukan isu kami lah Ustaz. Apa kami peduli? Contohkan Tuan Haji. Mana nak tahu Ustaz, ini bagi dia orang je lah kami. Tapi tuan-tuan, kita sebagai lelaki ketua keluarga, dan ini juga menjadi satu kewajipan untuk kita. Biar kita boleh menyelesaikan masalah keluarga kita, terutama isu-isu ini, menjadi keaiban sekiranya kita bertanya kepada orang luar. Betul tak? Makanya kita kena kenal lah. Untuk menyelesaikan masalah keluarga, kita kena kenal, terutamanya masalah tadi. Kadang orang rumah kita tanya benda biasa je. Abang, macam mana abang? Bulan lepas datang bulan 7 hari. Bulan ni 9 hari. Tak biasa 9 hari. Macam mana ni 2 hari lebih ni abang? Haid ke istihadah? Kejap nak kena tanya imam juga ni rasa. Malu tuan-tuan. Jadi dalam bab ni insyaAllah esok kita akan cerita. Saya akan cerita dalam bab itu. Mungkin kita akan buat jadual sedikit. Kita akan cerita bagaimana perkiraannya supaya ianya jelas dan nyata bagi kita, walaupun ianya bukan isu kita. Walaupun ianya bukan isu kita, kita kena tahu juga masalah ini. Okey, kita kembali semula. Dan mereka bertanya kepadamu yakni Muhammad tentang haid, katakanlah itu adalah satu yang kotor. Oleh kerana itu jauhilah isteri kamu pada waktu haid. Jelas. Dan jangan kamu dekati mereka sebelum mereka suci. Soalan saya di sini, sebelum mereka suci, apa yang dimaksudkan di sini melihat kepada pandangan Imam Ibn Katsir tadi, dinisbahkan kepada mazhab kita, maksud suci di sini terhentinya darah ataupun selepas mandi wajib. Ya, ada kata kedua-duanya.
Tapi jika kita lihat pada ungkapan tadi Ustaz, lebih menjurus kepada mazhab kita, ianya lebih melihat kepada mandi selepas itu. Maksud bersuci di sini adalah mandi wajib selepas terhentinya darah. Ini melihat kepada pandangan tadi. Apabila mereka suci, gaulilah mereka sesuai dengan ketentuan yang telah diperintahkan Allah. Jelas. Sesungguhnya Allah menyukai orang bertaubat dan menyukai orang yang menyucikan diri. Kita lihat di sini Allah mengaitkan sesungguhnya Allah menyukai orang bertaubat. Bertaubat sekiranya tadi dia tersasar, dia pernah melakukan sesuatu itu. Hal ini juga kita bicarakan tadi. Di sini ada dua pandangan. Yang pertama, dia bersedekah dinar ataupun dengan dinar. Diperincikan dinar bagaimana, setengah dinar bagaimana. Itu pandangan pertama. Dinisbahkan kepada imam apa itu? Ya, Imam Ahmad. Manakala mazhab kita, apakah hukum baginya? Hanya bertaubat dan beristighfar kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu sahaja baginya dan dia berazam tidak akan mengulanginya semula. Tuan-tuan, mungkin tuan-tuan di sini ada juga pernah pencen, pernah dulu Ustaz saya pernah bekerja di Mahkamah Syariah. Saya juga pernah bekerja di Majlis Agama Islam, bagi kaunseling. Betul tuan-tuan, di antara faktor ada penceraian yang berlaku dalam kalangan keluarga. Isu kecil je, tetapi ianya dosa besar. Terutamanya berlaku persetubuhan ketika mana isterinya. Isteri itu belajar, isterinya orang agama, yang si suaminya dia langgar je. Jadi dengan sebab itu dia minta bercerai daripada suaminya. Benda ni kita nampak biasa, padahal isu ni juga adalah isu popular yang meruntuhkan rumah tangga dan ianya berlaku dalam masyarakat. Kita pergi pada ayat berikutnya. Jelas melihat kepada firman Allah Subhanahu wa taala tadi, ianya adalah perincian jelas selaras dengan apa yang diperincikan oleh baginda alaihi salatu wassalam. Kemudian kita lihat ayat berikutnya, ayat 223, isteri-isterimu adalah ladang bagimu. Isteri-isterimu adalah ladang bagimu, maka datangilah ladangmu itu bila-bila sahaja dengan cara yang kamu sukai. Dan utamakanlah yang baik untuk dirimu. Bertakwalah kepada Allah dan ketahuilah bahawa kamu yakni kelak akan menemuinya, dan sampaikanlah khabar gembira kepada orang beriman. Jadi melihat kepada ayat ini, Allah Subhanahu wa taala menyatakan kepada kita, iaitu isteri-isteri adalah ladang bagimu, maka datangilah ladangmu itu bila-bila sahaja dengan cara yang kamu sukai. Allah menggunakan bahasa yang berlapis. Allah menggunakan ungkapan yang kita katakan ungkapan yang cukup tinggi, dan itu yang sama membawa erti apa yang kita faham. Allah menggunakan maksud ladang, kita faham apa yang diinginkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan ini adalah ungkapan yang cukup luar biasa diketengahkan melihat kepada firman Allah Subhanahu wa taala di sini. Dan melihat kepada ayat ini juga terdapat beberapa persoalan. Saya yakin Ustaz, kami juga ada beberapa persoalan. Di sini Allah Subhanahu wa taala menyatakan, isteri-isterimu adalah ladang bagimu, maka datangilah ladangmu itu bila-bila sahaja dengan cara yang kamu sukai. Maknanya Allah Subhanahu wa taala nyatakan kepada kita, kita boleh bersama dengan isteri kita apa je cara yang kita suka. Macam tu ke? Tuan-tuan, perempuan yang dirahmati sekalian, ini juga memerlukan kepada penafsiran dan perincian daripada Rasulullah. Kita sangka ialah Allah kata kita boleh lakukan apa jua. Betul tuan, tetapi di sana ada pengecualiannya. Hal ini juga melihat kepada beberapa hadis daripada baginda alaihi salatu wassalam. Di samping arahan Allah untuk mendatangi isteri-isteri, di sana ada beberapa perkara yang ditegah untuk si suami melakukannya. Di antaranya hadis diriwayatkan Imam Ahmad rahimahullahu taala daripada Khuzaimah ibn Thabit radhiyallahu taala anhu, anna an-nabiy sallallahu alaihi wa alihi wasallam anha ayati ar-rajul ar-rajul imra'atahu fi duburiha. Daripada Khuzaimah ibn Thabit, pernah sesungguhnya Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam mencegah seorang lelaki mendatangi istrinya di belakangnya. Di belakang ada tempat yang diharamkan. Rasulullah tegah. Tadi Ustaz Allah kata kita boleh mendatangi mereka dengan cara yang kita suka. Betul tuan, di sana ada beberapa perkara yang dikecualikan. Ada beberapa perkara yang ditegah. Di antaranya mendatangi belakang. Ini haram. Ditegah sama sekali. Manakala
Allah Subhanahu wa taala juga pernah mengancam golongan yang mendatangi belakang ini. Hal ini juga bersesuaian melalui hadis yang diriwayatkan oleh baginda alaihi salatu wasallam dan dikeluarkan oleh Imam At-Tirmizi rahimahullahu taala. Daripada Abdullah bin Abbas radhiyallahu taala anhuma, pernah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, Allah tidak akan melihat ke arah lelaki yang mendatangi lelaki, atau lelaki tadi mendatangi perempuan melalui belakang. Allah tak akan melihat dia, Allah tidak akan memandang ke arahnya. Ini adalah satu penghinaan kepada seorang hamba tak kala ia mendatangi melalui belakang. Boleh faham tuan-tuan? Dan ini juga di antara ancaman keras daripada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melihat kepada apa yang kita bicarakan itu. Bahkan di sini juga bila kita ada kitab di tangan kita tuan-tuan, banyak hadis-hadis yang berbicara tentang tegahan. Hadis-hadis yang berbicara tentang laknat juga ada. Di antaranya hadis yang diriwayatkan juga oleh Imam Ahmad rahimahullahu taala, mal'unun man atamra'ata fi duburiha. Dilaknat sesiapa yang mendatangi perempuan melalui belakangnya. Tadi Allah tidak melihat, Allah melaknat pula. Kemudian tidak dihalalkan dan ditegah oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam melakukan perkara itu. Ustaz, soalan, ada kafarah ke tak sekiranya ianya pernah berlaku? Apa baginya sekiranya ia telah bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala? Jadi hal ini juga ianya semestinya bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala dan berazam tidak akan melakukan lagi apa yang pernah dilakukan. Kemudian bahkan di sana Allah Subhanahu wa taala menyarankan kepada kita. Kita lihat semula pada ayat tadi, isteri-isterimu adalah ladang bagimu, maka datangilah ladangmu itu bila-bila sahaja dengan cara yang kamu sukai. Jelas, betul, kita tak ada masalah untuk kita mendatangi, cuma di sana ada pengecualian dan ada tegahannya, terutamanya daripada belakang. Dan utamakanlah yang baik untuk dirimu. Jelas, maknanya ada tempat yang baik. Hal ini juga dibicarakan oleh Imam Ibn Katsir rahimahullahu taala, bagaimana yang belakang itu adalah kemaluan untuk najis, laluan najis, dan ianya bukan baik untuk kesihatan. Sebab itu Allah Subhanahu wa taala menyatakan kepada kita sekali lagi untuk kita melakukan yang baik. Bertakwalah, kita lihat, dan utamakanlah yang baik untuk dirimu. Bertakwalah kepada Allah dan ketahuilah bahawa kamu kelak akan menemuinya, dan sampaikanlah khabar gembira kepada orang beriman. Di sini Imam Ibn Katsir rahimahullahu taala, jika tadi kita berbicara tentang perkara itu, tentang hubungan suami isteri, dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari rahimahullahu taala, dalam Islam terdapat beberapa adab untuk bersama. Di antaranya doa kepada Allah Subhanahu wa taala. Semestinya kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Bahkan sebelum itu, bahkan dalam hadis lain pernah juga Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda sebagai ingatan kita bersama, la ta'tun nisaa fi a'jazihin, janganlah kalian mendatangi perempuan melalui belakang mereka. Manakala kesinambungan daripada perbicaraan ini, Imam Ibn Katsir rahimahullah berbicara kepada kita adab. Di antaranya kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, dan ini juga terdapat dalam kitab yang berada di tangan kita, diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari rahimahullahu taala daripada Abdullah bin Abbas radhiyallahu taala anhuma annahu qala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam, law anna ahadahum idza arada an ya'ti ahlahu qala bismillah Allahumma jannibna syaitan wa jannibish syaitana ma razaqtana fa innahu in yuqaddar bainahuma waladun fi dhalik lam yadurruhu syaitanun abada. Daripada Abdullah bin Abbas radhiyallahu taala anhuma, ini adab tak kala kita ingin melakukan tadi. Pernah ia berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, sekiranya sesungguhnya salah seorang di antara mereka apabila ia ingin mendatangi isterinya, dia berkata dengan nama Allah, ya Allah, aku berlindung kepadamu, menjauhi kami daripada syaitan, dan menjauhi syaitan dengan apa yang telah engkau rezekikan kepada kami. Maka sesungguhnya, doanya sampai ke situ sahaja, maka sesungguhnya sekiranya ditakdirkan di antara mereka berdua anak, suami isteri tadi dikurniakan anak,
Dengan sebab mereka membaca doa tadi, maka ianya tidak akan mendatangkan kemudaratan melalui syaitan selama. Maknanya syaitan tidak akan mendatangkan kemudaratan kepada si anak tadi melihat kepada doa yang dibaca oleh si ibu dan si ayahnya. Kemudian kita pergi pada ayat yang berikutnya. Jadi melihat kepada ayat tadi, saya yakin ayat itu telah jelas kepada kita melihat kepada beberapa persoalan yang sempat kita bicarakan. Sekali saya ulang sebelum kita pergi pada ayat berikutnya. Isteri-isterimu adalah ladang bagimu, maka datangilah ladangmu itu bila-bila sahaja dengan cara yang kamu sukai. Di sini ada pengecualian melihat kepada perbicaraan kita tadi. Dan utamakanlah yakni yang baik untuk dirimu. Allah Subhanahu wa taala menunjukkan kepada kita cara yang baik. Bertakwalah kepada Allah dan ketahuilah bahawa kamu kelak akan menemuinya, dan sampaikanlah. Kita lihat kenapa Allah Subhanahu wa taala mengaitkan bertakwalah kepada Allah dan ketahuilah bahawa kamu kelak akan menemuinya. Maknanya benda ini walaupun tidak dilihat oleh orang lain, sebaliknya Allah itu sentiasa melihat. Sekarang Allah menyarankan kepada kita untuk bertakwa kepada Allah. Ingat, kita nanti akan jumpa juga dengan Allah. Perkara itu adalah perkara tegah untuk kita melakukan. Kemudian ayat 224. Dan janganlah kamu jadikan nama Allah dalam sumpahmu sebagai penghalang untuk melakukan kebaikan, bertakwa dan mencipta kedamaian di antara manusia. Allah Maha mendengar lagi Maha mengetahui. Melihat kepada ayat ini, Imam Ibn Katsir rahimahullahu ta'ala menukilkan kepada kita, iaitu Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, janganlah kalian menjadikan sumpah-sumpah dengan Allah Ta'ala itu menghalangi kalian untuk melakukan kebaikan dan silaturahim. Contoh, macam mana contoh? Kita berlaku sedikit clash lah dengan adik-beradik. Aku sumpah mulai hari ni aku tak nak balik, tak nak jejak kaki di rumah ni, rumah arwah mak dia. Dia bersumpah dia tidak akan menjejakkan kaki. Okey, menjejakkan kaki di rumah itu baik ke tak? Dia balik kampung, dia jumpa adik-beradik dia, baik ke tak? Baik. Jadi sekarang dia bersumpah sesuatu yang mana dia tidak akan melakukan kebaikan itu. Boleh ke tak? Boleh ke tak? Aku bersumpah aku tak nak tengok muka kau Alung. Contoh. Boleh ke tak? Ini di antara perkara yang tidak diharuskan. Bersumpah dengan nama Allah, sebaliknya dia bersumpah sedangkan perkara itu halal, bahkan perkara itu wajib kepadanya. Sebaliknya perkara itu juga menjadi satu ketentuan dan ketetapan untuknya untuk menyambung satu rahim. Jadi sekarang Imam Ibn Katsir rahimahullahu ta'ala, jangan kalian menjadikan sumpah-sumpah kalian dengan nama Allah itu sebagai penghalang kalian. Ialah kalian bersumpah dengan nama Allah untuk menghalang, jangan buat begitu. Sedangkan ianya adalah kebaikan dan silaturahim. Aku bersumpah selagi Imam Bakar ni jadi imam, aku tak datang masjid dah. Sebab dia kalah bertanding. Contoh. Aku sumpah sekali Imam Bakar jadi imam, aku takkan jejak kaki di masjid. Tuan, biasanya ada orang begitu bila dia clash dengan AJK masjid sebagai contoh, dia bersumpah begitu, tak nak datang masjid. Masjid itulah, dia pergi masjid lain, masjid itu tak nak datang. Ini juga di antara sumpahan yang tidak seharusnya ia berkata begitu. Jangan. Ini ditegah kepada kita, kita bersumpah dengan nama Allah, sebaliknya perkara itu adalah perkara kebaikan dan silaturahim. Di sini juga sekiranya kalian bersumpah untuk meninggalkannya. Ini kata Imam Ibn Katsir. Jangan kalian bersumpah dengan nama Allah sedangkan perkara itu kebaikan dan silaturahim, sekiranya kalian bersumpah untuk meninggalkannya. Jangan. Maknanya bersumpah ni juga ada terdapat beberapa adab yang perlu dilakukan. Ya, ada beberapa adabnya. Bahkan melihat kepada Imam Ibn Katsir rahimahullahu ta'ala itu, ianya juga adalah satu perincian yang jelas. Maknanya kita nak sumpah tak ada masalah. Kita nak sumpah tak ada masalah. Sebaliknya jangan sesekali kita bersumpah. Bila sumpah kita boleh tak kita bersumpah selain dengan nama Allah? Boleh tak tuan-tuan perempuan? Tak boleh. Kita hanya diharuskan bersumpah dengan nama Allah semata. Jadi jangan sesekali kita bersumpah dengan nama Allah melihat kepada perkara yang dihalalkan kepada kita. Jadi Imam Ibn Katsir menyatakan ungkapan yang mudah difahami kepada kita.
sedangkan perkara itu adalah perkara baik, perkara menyambung silaturahim. Jangan bersumpah begitu. Kemudian sekiranya sebaliknya sumpahnya jatuh ke tak? Terjadi ke tak tuan-tuan? Dia kata, aku bersumpah aku takkan jejak kaki di rumah ini selagi mana alung ada. Tiba-tiba waktu pembahagian harta faraid dia balik. Dia balik. Dia pun menyesal juga tuan-tuan. Dia balik. Macam mana? Tadi dia kata tak nak jejak kaki. Sekarang bagaimana keadaan dia? Dia kena kafarah atau tidak? Kejap Ustaz. Kafarah ni mana apa Ustaz? Kafarah adalah satu penebusan atas apa yang dilakukan kepadanya. Apa yang pernah dilakukan, kafarah ini ianya adalah penebusan atas dosa yang pernah dilakukan. Itu masuk kafarah. Jadi soalan saya, ada kafarah ke tak? Kena kafarah tuan-tuan. Kena kafarah. Ya. Walaupun perkara ini tidak diharuskan kepada untuk bersumpah begitu, sekiranya ianya berlaku, perkara itu berlaku kepadanya. Secara umumnya, ini juga ada beberapa pandangan yang dikemukakan secara umumnya. Jadi secara tidak langsung ianya juga diwajibkan kepadanya kafarah. Oi. Kafarah pun kafarah je lah, janji aku dapat bahagian aku. Ustaz, soalannya apa kafarahnya? Kata dia tadi. Kata dia, bukan kata dia. Okey. Apa kafarahnya? Kita lihat muka surat 132. Muka surat 132. Maaf. Muka surat 122. 22. Juzuk yang ke-7. Suratul Maidah. Ini kafarahnya. Ayat 89. Ayat 89. Ini adalah kafarah yang dikenakan kepadanya. Ini adalah kafarah yang dikenakan kepada dia. Muka surat 122, juzuk yang ke-7, Suratul Maidah, ayat 89. Kita lihat terjemahannya. Allah tidak menghukum kamu disebabkan sumpah-sumpahmu yang tidak sengaja. Benda tidak sengaja lain. Tak sengaja. Ini memang di tengah marah disebut benda begitu. Yalah, pergeseran di antara dia dan juga abang dia. Allah tidak menghukum kamu disebabkan sumpah-sumpahmu yang tidak disengajakan, tetapi dia menghukummu disebabkan sumpah-sumpah yang kamu sengaja. Maka kafarahnya, yakni dengan pelanggaran sumpah, ialah memberi makan 10 orang miskin, iaitu daripada makanan yang biasa kamu berikan kepada keluargamu. Maknanya kafarahnya makanannya biasa dia makan. Ustaz, saya biasa sarapan Ustaz Pizza Hut. Makan tengah hari lunch biasanya Ustaz, saya biasa sangatlah Ustaz. Biasanya saya nasi Arab ke nasi biryani. Biasanya makanannya begitu. Saya dah lama tak sentuh beras biasa, yang biasa beras mahal lah Ustaz. Biasanya kalau dinner saya biasa pun Ustaz memang western lah. Jadi di sini Allah Subhanahu Wa Taala menyatakan, kita lihat, maka kafarahnya yakni dengan pelanggaran sumpah ialah memberi makan 10 orang miskin, iaitu daripada makanan yang biasa kamu berikan kepada keluargamu, atau memberikan kepada mereka pakaian, atau memerdekakan seorang hamba. Maka barang siapa tidak melakukannya, maka berpuasalah 3 hari. Apa ni, kami kurang jelas lah. Okey tuan-tuan, kita lihat semula. Yang pertama, kafarahnya iaitu dia memberi makan kepada 10 orang fakir miskin. Itu yang pertama. Yang kedua, cari-cari area rumah dia orang miskin pun dah tak ada. Jadi pergi kepada bahagian yang kedua, iaitu apa yang kedua? Atau memberikan kepada mereka, termasuk orang miskin tadi, makan dan juga pakaian. Kemudian, atau memerdekakan seorang hamba. Ini yang kedua. Dia survey, dia cari dah main mudah apa semua, tak ada. Kan? Dia cari apa semua, Google pun main, tak ada hamba. Jadi sekarang dia pergi kepada kafarah yang ketiga. Yang ketiganya apa? Okey. Maka kafarahnya, yakni kafarahnya berpuasalah 3 hari.
Itu adalah kafarah sumpah-sumpahmu apabila kamu bersumpah. Dan jagalah sumpahmu. Demikianlah Allah menerangkan hukum-hukumnya. Kita lihat di sini Allah menerangkan sekali lagi. Dan jagalah sumpahmu. Dan jagalah sumpahmu, demikianlah Allah menerangkan hukum-hukumnya kepadamu agar kamu bersyukur. Tuan-tuan, perempuan yang terhormat sekalian, melihat ayat di atas, Allah Subhanahu wa taala menyatakan kepada kita bagaimanakah caranya untuk kita menebus atas apa yang pernah kita lakukan. Kita pernah bersumpah dan kita langgar sumpah kita. Jadi kafarahnya ada 3 cara. Yang pertama, iaitu kita memberi makan kepada 10 orang fakir miskin dan juga menyediakan pakaian kepada mereka. Melihat kepada ayat tadi. Yang kedua, sekiranya kita tidak berkemampuan. Ya, ini juga insya-Allah kita akan bicarakan esok. Satu soalan juga baik, Ustaz, ataupun Ustaz, dia pakaian saja ke ataupun makanan saja ataupun kedua-duanya perlu disertakan. Ini insya-Allah kita akan bicarakan nanti. Soalan yang cukup baik. Manakala yang kedua, apa yang perlu dilakukan olehnya? Iaitu memerdekakan hamba. Berapa orang hamba? Seorang hamba sahaja. Hamba tak ada. Kemudian barulah dia pergi kepada yang ketiga. Esok juga insya-Allah kita akan melihat masa yang semakin mencemburi kita. Esok juga kita akan cerita, Ustaz, boleh tak kita pilih salah satu di antara ketiga-tiganya? Saya terus saya nak pergi makan kepada orang miskin ke, ataupun boleh saya pilih mana-mana satu kepada saya untuk saya lakukan? Ini juga insya-Allah kita akan bicarakan. Jadi yang ketiganya, dia memberi makan ataupun dia memberi makan kepada ataupun dia berpuasa 3 hari. Jadi melihat kepada ungkapan firman Allah Subhanahu wa taala di sini, Allah menggunakan ungkapan atau. Apa yang dapat kita faham? Ada pilihan atau tidak? Ataupun kita mesti pergi yang pertama dulu, tak mampu yang pertama barulah pergi yang kedua, tak mampu yang kedua barulah pergi yang ketiga. Ya. Jadi melihat secara umumnya Ustaz, kami faham melihat kepada ayat di atas, Allah menggunakan ungkapan atau itu menunjukkan kepada kita adanya pilihan di dalam bab itu. Apapun dalam bab ini tuan-tuan, ada juga ungkapannya, ada juga perbicaraannya, insya-Allah kita akan sambung keesokan harinya jika dipanjangkan usia oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi itu sahaja kafarah yang dikenakan kepadanya. Mungkin tuan-tuan perempuan kita pernah bersumpah sesuatu. Kita pernah bersumpah sesuatu tuan-tuan. Ibu-ibu yang dirahmati sekalian, jadi kepada kita mesti menyelesaikan sumpah kita itu. Kita mesti membayar kita punya sumpah melihat kepada kafarah-kafarah yang telah ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian ya. Mana? Ya. Ya, dia wajib kepadanya kafarah. Ini melihat kepada perbicaraan kita tadi juga diwajibkan kepadanya. Sebab itu soalan kita di awal tadi, walaupun sumpahnya itu bukan sumpah yang baik, dia bukan sumpah dalam benda kebaikan, adakah sumpah itu jatuh atau tidak? Maknanya berlaku atau tidak? Ya? Ya. Okey, soalannya Ustaz, tanpa menggunakan nama Allah. Maknanya dia kata aku takkan balik rumah ni. Contoh macam mana? Adakah ianya juga bererti sumpah? Ustaz, adakah ianya juga bererti sumpah? Okey, di sini juga tuan-tuan perempuan, ianya melihat kepada pengertian. Ianya melihat kepada pengertian dan difahami. Mungkin tuan-tuan perempuan boleh rujuk semula melihat kepada pengertian jelas di sifat Majlis Agama Islam dalam bab ini. Jadi secara umumnya dia melihat kepada ungkapan dia. Dia pernah bersumpah Ustaz, walaupun dia tidak menggunakan nama Allah, tapi dia pernah kata begitu dulu kat saya. Tapi tuan-tuan perempuan, sekurang-kurangnya ianya juga dalam bab janji, melihat kepada adat dan juga adab yang telah ditetapkan, melihat kepada syariatnya. Bersumpah itu semestinya dengan menggunakan nama Allah. Mesti digunakan nama Allah.
itu disebut dengan sumpah. Tapi ustaz, bila dia kata begitu, ini kemungkinan dia berjanji ataupun dia berkata sesuatu. Cuma kami nak tahulah ustaz, adakah ianya juga boleh dikategorikan sebagai sumpah atau tidak? Ini melihat kepada perincian yang lain. Apapun bila kita sebut sumpah, semestinya ianya dikuatkan dan dimulai dengan nama-nama Allah. Itu maksud sumpah. Kemudian, tuan-tuan, perempuan yang dirahmati sekalian, seterusnya, di sini juga satu ungkapan yang baik daripada Abdullah bin Abbas. Melihat kepada ayat tadi, kita kembali semula muka surat 35, muka surat 35 juzuk yang kedua. Pada ayat, dan janganlah kamu jadikan yakni nama Allah dalam sumpahmu sebagai penghalang untuk melakukan kebaikan, bertakwa dan mencipta kedamaian di antara manusia. Allah Maha mendengar lagi Maha mengetahui. Kita lihat, Allah mengaitkan bertakwa dan mencipta kedamaian. Di sini Abdullah bin Abbas pernah berkata, melihat kepada ayat ini, apa katanya? Jangan kalian jadikan sumpah dengan nama Allah itu untuk penghalang kalian untuk melakukan kebaikan. Dan tetapi hendaklah ia selesaikan kafarahnya melihat kepada sumpah yang pernah ia lakukan, dan hendaklah ia lakukan kebaikan. Faham tak tuan-tuan? Sekali saya ulang ungkapan yang baik daripada Abdullah bin Abbas. Kata dia, jangan sesekali kalian jadikan sumpah dengan nama Allah itu untuk kalian menghalang daripada melakukan kebaikan, tetapi hendaklah kalian selesaikan kafarah melihat kepada sumpah kalian itu, dan hendaklah lakukan kebaikan. Faham tak? Maknanya Abdullah bin Abbas sarankan kepada kita sekarang begini, macam tadilah, selagi mana Alung ada di rumah ni, demi Allah saya tak akan balik. Itu tak apalah, dia pun balik juga satu hari. Dah lama bergaduh dengan adik-beradik, 10 tahun kemudian dia pun balik semula. Bila dia balik begitu, di sini ungkapan Abdullah bin Abbas di sini, apa katanya? Dan hendaklah ia selesaikan kafarahnya melihat kepada sumpah yang pernah ia nyatakan dahulunya, dan lakukan kebaikan. Maknanya dia mesti balik, dia mesti sambung satu rahim, sebab itu adalah kebaikan. Dalam itu yang sama, kafarah yang telah ditetapkan kepadanya dia mesti lakukan. Boleh faham tuan-tuan, perempuan? Ini di antara ungkapan yang menjelaskan melihat kepada ayat di atas daripada Abdullah ibn Abbas radhiyallahu taala anhuma. Kemudian kita lihat pada ayat yang berikutnya, ayat 225. Ayat 225. Allah tidak menghukummu kerana sumpahmu yang tidak kamu sengajakan. Jelas. Tetapi dia menghukummu kerana niat yang terkandung dalam hatimu. Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyantun. Biasa kadang tu tersasul. Betul tak perempuan? Kadang-kadang biasa je, bukan dia marah, bukan dia ada apa. Tak ada apa. Tersasul sebut. Tuan, itu tak ada masalah. Tuan tersasul je. Tuan tersasul bukan tuan hasratkan. Lainlah kalau hasrat, kemudian dalam keadaan marahnya, kemudian dalam keadaan seorang yang meninggi kata kepada adik-beradik dia begitu, itu bukan tersasul ustaz, memang dia kata. Ini keadaan yang berbeza. Allah tidak menghukummu kerana sumpahmu yang tidak kamu sengajakan. Jelas? Tetapi dia menghukummu kerana niat yang terkandung dalam hatimu. Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyantun. Jelas ayat tadi. Kemudian ayat 226. Sebelum kita pergi pada ayat 226, hal ini juga dinyatakan oleh Imam Ibn Katsir rahimahullahu taala. Yang mana pada ayat ni kita faham Allah tidak akan menghukum kita sekiranya sumpah itu tidak disengajakan. Bahkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda daripada Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu, sesungguhnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah bersabda, sesiapa yang bersumpah dan dia berkata pada sumpahnya Wallat wal Uzza. Lat dan juga Uzza adalah sejenis berhala yang disembah oleh masyarakat jahiliah dahulunya. Faham tak? Jadi ungkapan itu dia orang tersasul sehingga kan dia orang telah meluk Islam, masih lagi dia sebut. Faham tak? Bila dia orang nak sumpah, dia orang akan sebut nama Lat dan juga Uzza. Jadi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda melihat kepada hadis ini, siapa yang bersumpah maka ia berkata dalam sumpahnya Lat dan juga Uzza. Lat adalah berhala popular dulu. Uzza pun begitu juga. Orang Arab jahiliah dulu bila dia orang sumpah,
Wallatul Uzza. Dia bersumpah dengan berhala yang terkenal dahulunya ketika mana era jahilah. Jadi sekiranya mereka tersasul dengan menyebut nama sembahan mereka ketika mana jahiliah dahulunya, maka Rasulullah menyarankan kepada mereka, maka hendaklah dia berkata la ilaha illallah. Itu je. Sebab dia tersasul. Bukan dia sebut begitu dengan hatinya, dengan tak, masih lagi terbawa-bawa dengan penyakit lama dulu. Maka kepadanya hanya berkata la ilaha illallah, tidak ada Tuhan melainkan Allah. Itu sahaja. Dan melihat kepada hadis ini, Rasulullah tidak menyarankan kepada dia untuk bayar kafarah. Faham tak? Menunjukkan kepada kita sekiranya berlaku tersasul, tersalah, bukan dihasratkan, maka tidak dikenakan kafarah ke atasnya, maka kepadanya hanya berkata la ilaha illallah, tidak ada Tuhan melainkan Allah. Itu sahaja. Kemudian kita lihat pada ayat 226. Bagi mereka yang bersumpah untuk tidak menyetubuhi isteri masing-masing, yakni untuk tempoh melebihi 4 bulan, diberikan tempoh selama 4 bulan, yakni bermula dari waktu dilafazkan sumpah untuk kembali menyetubuhinya. Kemudian jika mereka kembali, yakni kepada isterinya, maka sesungguhnya Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Kejap Ustaz, tadi Allah Subhanahu Wa Taala menyatakan kepada kita jangan sesekali kita bersumpah dengan nama Allah untuk menghalangi kita melakukan kebaikan. Sekarang bagi mereka yang bersumpah untuk tidak menyetubuhi isteri masing-masing, sedangkan benda ni adalah satu kebaikan dalam tempoh tertentu, manakala ada tempohnya, ini macam mana pula? Ini insya-Allah tuan-tuan perempuan kita akan sambung perbicaraan kita esok. Kita akan sambung esok lah, sebab esok kita banyak isu juga. Esok kita, ustaz semua esok tiba-tiba datang esok, apa pun ustaz tak cerita. Ini pun esok juga insya-Allah kita akan ceritalah. Esok hari insya-Allah. Jadi ini juga di antara bab penting. Ustaz tadi, tuan-tuan, sebagai contoh, kalau kita faham masalah tadi, kita akan faham masalah ni. Seorang suami berkata kepada isterinya, ayang, abang pernah bersumpah, abang telah bersumpah tadi, pagi tadi, dengan apa yang ayang buat, ayang keluar tak minta, ayang apa semua, abang bersumpah dengan nama Allah, yang mana abang tidak akan bersama dengan ayang selama 2 bulan. Jatuh ke tak sumpahnya? Ya. Sekiranya ia melanggar, kena ke tak kafarah? Ini juga, kalau kita faham bab tadi, kita akan faham bab ini. Kita akan faham bab ini. Jadi boleh ke ustaz dia bersumpah begitu? Jadi ilak juga ada syarat. Seorang suami bersumpah tidak akan bersama dengan isterinya juga ada syarat. Bukan saya saja nak praktikal. Tadi baru je belajar, nak test lah. Jangan. Itu bukan di antara perkara yang baik. Ada syarat-syaratnya, insya-Allah kita akan bicarakan esok. Wallahu taala alam, wala ilma illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim, wala haula wala quwwata illa billahil aliyil azim. Jadi saya mohon kemaafan sekiranya rungkai kata saya untuk mana-mana pihak atau ungkapan saya untuk peribadi tuan-tuan, ibu-ibu yang dirahmati sekalian. Ya, tuan. Ya. Ya, memadai baginya hanya dia menyebut nama Allah sahaja. Ya, memadai dia menyebut nama Allah, demi Allah. Itu pun maksud dengan wallah. Serti juga dengan billah, ya. Dia tidak semestinya kita menyebut ketiga-tiganya. Memadai hanya menyebut satu sahaja, ianya telah memadai. Wallahi. Ya. Betul. Itu telah memadai. Soalan yang baik daripada Tuan Haji, Ustaz, kan kita bersumpah dengan 3, wallahi billahi tallahi. Memang bila kita nak sumpah kena ketiga-tiga ke? Ataupun memadai bagi kita satu sahaja? Ya. Ini memadai bagi kita satu sahaja. InsyaAllah itu juga kita akan bicarakan esok hari. Jadi wallahu ta'ala alam. Saya mohon kemaafan sekiranya rungkai kata saya untuk mana-mana pihak atau ungkapan saya untuk peribadi tuan-tuan, ibu-ibu yang dirahmati sekalian. Wallahu ta'ala alam. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin, hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi'u mazidah. Ya rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhika wa 'azimi sultanik. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma ighfir lana dhunubana wa liwalidina warhamhum kama rabbawna shighara wa li jami'il muslimina wal muslimati wal mu'minina wal mu'minati bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma la mani'a lima a'taita wa la mu'tiya lima mana'ta wa la yanfa'u dhal jaddi minkal jadd.
لا إله إلا أنت سبحانك إنا كنا من الظالمين. اللهم افتح علينا حكمتك ونشر علينا من خزائن رحمتك يا أرحم الراحمين. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين والحمد لله رب العالمين. تقبل الله منكم.